Ya. Dia bawa, dia belanja yang 250 juta tu macam duit diri dia sendiri, dia tubuhkan syarikat. Anak dia yang bongsu dia berikan gaji 20,000 sebulan. Yang nombor 2 tu dia berikan 30,000 sebulan. Yang sulung pun lebih kurang 30,000 sebulan. Suami dia berikan gaji 40,000 sebulan. Lepas tu dia berikan kredit kad syarikat yang boleh dibelanjakan ikut sampai 150,000 sebulan. Ya. Dia punya kredit lain dia. Inilah pembaziran yang bukan sekadar membazir tetapi khianat. Ya. Khianat kepada amanah yang telah diberikan, yang sepatutnya digunakan untuk nak bangunkan kekuatan dan ekonomi umat Islam. Ya. Dan inilah sebenarnya satu contoh, tapi inilah sebenarnya sebab mengapa selepas 54 tahun masalah ekonomi orang Melayu, orang Islam tak selesai-selesai. Kerana bila dia berikan amanah, dia khianat. Ya, dia khianat. Ya, ini hakikatnya. Itulah sebabnya kita lihat orang Melayu tetap dalam keadaan yang agak lemah berbanding dengan kaum lain, tapi pemimpin-pemimpin yang tertentu semuanya kaya raya. Ya, rumah-rumah di sana sini. Ya, dan bangga. Ya, orang Melayu diajar untuk rasa bangga adanya orang Melayu yang kaya raya yang seperti ini, sedangkan hakikatnya mereka ini khianat. Ya. Sedangkan seperti mana yang saya sebutkan berdasarkan pada hadis tadi, ini merupakan satu sifat yang tak boleh ada pada orang yang beriman. Ya. Yutbi'ul mu'min yutba'ul mu'min alal khilal kulliha. Akan terdapat pada orang yang beriman kekurangan, segala jenis kekurangan. Ya. Ada yang pengecut, ada yang pemalas, ya. Ada yang mungkin jenis yang cemburu, ya. Ada yang pemarah, ya. Tetapi kecuali illa al-khiyanah wal qasd. Khianat dan dusta. Kerana apa? Kerana dua sifat ni bercanggah dengan dua sifat utama daripada 4 sifat yang wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang saya katakan tadi, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ya. Lalu sidik dan amanah ni ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang beriman tak boleh ada sifat khianat dan dusta. Ya. Malangnya ini adalah kebiasaan. Ya. Ini baru-baru ini kisah yang terbaru. Tajudin Ramli. Dulu dia jadi pengurus bersama. Bila dia jadi pengurus besar dia habis, dia rosakkan mas. Mas ada kapal terbang, dia jual kapal terbang tu pada syarikat dia. Lepas tu syarikat dia sewakan balik pada mas. Ya. Ni yang dia buat. Lepas tu dalam dia punya urusan perniagaan dan sebagainya, akhirnya baru-baru ini dia terhutang kepada dulu khazanah. Tetapi sekarang ni ada, saya pun dah lupa, tapi syarikat kerajaan, milik kerajaan juga, dia terhutang sebanyak 589 juta. Ya. Hutang dia sebanyak 589 juta dilupuskan. Dilupuskan. Ya. Dalam keadaan negara kita tiap-tiap tahun pinjam. Ini dia katakan bajet defisit. Hutang negara semakin meningkat. Ya. Tapi orang yang kaya raya macam dia, ada hutang yang dia hutang pada kerajaan, boleh dilupuskan. Ya. Dengan begitu saja 589 juta. Sekarang ni dia di antara kegiatan perniagaan dia ialah cari gali minyak di Kazakhstan. Kazakhstan ni negara
bakal menantu Perdana Menteri. Ya, ini semua geng dapat dia lupuskan hutang. Sedangkan anak-anak kita yang mana ambil pinjaman PTPN, dia kejar sampai ke lubang kubur. Ya. Kalau tak bayar, dia cari penjamin. Ya. Tapi seorang manusia ni 589 juta dilupuskan. Ya. Lalu inilah yang persoalan kepimpinan ini. Ya. Kerana kita selalu bila kita cakap tentang amanah, yalah, dalam amanah ni banyak peringkat lah. Tapi amanah yang terbesar, ya, ialah soal kepimpinan umat Islam. Ya. Dalam soal ini, saya pun nak kaitkan juga, ya, dengan apa yang berlaku di negeri Selangor, ya, yang berhubung dengan kita punya mantan Pesuruhjaya, ya, Datuk Dr. Hassan Ali. Dia sekarang ni dia round, dia cakap dia nak mantapkan akidah umat Islam. Tapi mana-mana dia pergi, ucapan dia jangan sokong Pakatan Rakyat. Apa kena mengena dengan soal nak mantapkan akidah, wallahu a'lam. Ya. Ini bagi kita lah, ya, bagi kita juga satu pengkhianatan. Khianat yang dilakukan oleh pemimpin terhadap jemaah. Dia naik dengan sokongan ahli. Kalau dia ada prinsip, sepatutnya dia letak jawatan, serahkan balik kursi. Ya, kerana kamu menang kursi itu atas penat lelah ahli-ahli dan penyokong. Tiba-tiba sekarang ni awak bawa lari kursi, jadi bebas. Ya. Ini khianat. Lalu orang yang macam ni nak cakap pasal akidah, ya, nak cakap pasal perjuangan Islam, ya, macam mana? Ya. Ini soal khianat yang tak boleh ada. Dan selepas itu bercakap bohong. Bila dah khianat, nak tutup dia punya pengkhianatan, cakap bohong. Apa dia? Pas gadai prinsip. Prinsip apa yang digadai dia tak ada. Ya, tersasar daripada dasar. Apa dia yang tersasar? Dia pun tak cakap. Ya, dia nak kata pasal negara berkebajikan, negara Islam. Itu dah dibincang dan dibahas di dalam muktamar. Itu bukan hasil saya ataupun orang-orang tertentu. Telah dibentangkan oleh Datuk Seri Presiden, diterima dan diluluskan oleh muktamar. Ianya merupakan penjelasan terhadap konsep negara Islam. Dulu kita cakap pasal negara Islam, pasal orang Melayu Islam kita ni tak faham bahawa negara itu mesti ditadbir mengikut ajaran Islam. Lalu kita sebutlah negara Islam. Bila kita kata negara Islam, maknanya orang faham politik dan agama tak boleh dipisahkan. Kita nakkan sebuah negara yang ditadbir mengikut ajaran Islam. UMNO pula sekarang, apa yang dikata? Kalau negara Islam, syariat Islam, zalim, kejam. Ya. Lalu apa yang kita buat sekarang ni, kita nak jelaskan, kalau negara itu ditadbir mengikut Islam, hasilnya bukan negara yang kejam, tetapi negara berkebajikan. Itulah mesejnya, ya, iaitu sebuah negara yang ditadbir mengikut kehendak Islam, hasilnya ialah negara berkebajikan, bukan negara yang kejam. Ya, ini macam kita nak jelaskan satu persatu lah tentang konsep negara Islam. Bermula pada mulanya, negara Islam itu adalah negara yang ditadbir mengikut undang-undang Islam. Itulah matlamat negara itu. Hasilnya apa? Hasilnya negara yang bersifat berkebajikan. Ya. Ianya bukan satu perkara yang bercanggah. Hanya orang yang tak faham dia yang akan menganggap ianya satu benda yang bercanggah. Ya. Itu saya ada berceramah dengan Ustaz Nasaruddin Daud, speaker Don Kelantan. Dia buat contoh. Contoh apa? Contoh perjanjian Hudaibiyah. Ya. Bila Rasulullah SAW nak buat perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah suruh Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu waktu Quraisy tu yang hadir, yang nak tanda tangan perjanjian bagi pihak orang Quraisy, namanya Suhail bin Amru. Suhail kata,
Siapa ni Ar-Rahman Ar-Rahim? Saya tak kenal. Ya. Lalu Rasulullah SAW kata, kamu nak macam mana? Suhail kata, tulis Bismikallahumma. Ya. Bismikallahumma, dengan nama kamu wahai Allah. Okey. Tapi Bismillahirrahmanirrahim tak okey. Kenapa? Kerana orang Quraisy walaupun dia gunakan istilah Allah, tapi dia tak faham sifat-sifat Allah. Seperti mana kita. Ya, seperti mana orang Islam. Tuhan itu esa, tak ada yang anak dan sebagainya. Walaupun dia gunakan istilah Allah, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim dia tak kenal. Lalu dia kata tulis Bismillahumma. Lalu Rasulullah SAW beritahu Sayyidina Ali, potong Bismillahirrahmanirrahim, tulislah Bismillahumma. Ya. Lalu Sayyidina Ali pun buat. Ya. Bagi kita sebagai orang Islam, sama ada Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillahumma, Allah tu tetap sama lah, Allah yang sama. Kan? Walaupun istilah yang digunakan berbeza, kefahaman dia dengan kefahaman dia, kefahaman kita lah. Ya? Lalu tak ada masalah, tulislah Bismillahumma. Ya? Lepas tu tulis lagi, ini merupakan perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bagi pihak orang Islam, dan Suhail bin Amru bagi pihak orang Quraisy. Suhail bantah lagi. Suhail kata apa? Kalau saya yakin kamu ni Rasulullah, saya tak perang kamu. Ya. Lalu saya tak setuju yang tulis Muhammad Rasulullah tu, saya tak setuju. Ya. Lalu Rasulullah SAW tanya, kamu nak apa? Tulis Muhammad bin Abdullah. Ya. Lalu Rasulullah SAW suruhlah Sayyidina Ali cancel, tulis balik. Sayyidina Ali tak nak. Lalu Rasulullah tanya Sayyidina Ali, mana satu dia? Sayyidina Ali tunjuk, ini dia. Rasulullah sendiri yang cancel. Suruh tulis Muhammad bin Abdullah. Bagi kita Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah. Ya. Lalu ini istilah. Apa masalahnya? Ya. Inilah yang kita pun sama ada kita nak panggil ianya Ar-Rahman ke, ya. Nak panggil Ar-Rahim ke, nak panggil Allah ke, bagi kita apa masalah? Nak panggil negara Islam ke, negara berkebajikan ke, asalkan di dalam kefahaman kita, seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan kita, hukum yang tertinggi adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kerana apa? Kerana kita nak zahirkan sifat yang lebih menarik kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Ya. Inilah yang kita nak sampaikan. Ya. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, ya, alasan-alasan yang disampaikan oleh orang yang khianat itu nak tutupkan pengkhianatan dia, ya, kita lupakan je lah. Ya. Ini semua cerita-cerita dongeng tambahan daripada dulu bila dia masuk dasar PAS dalam perlembagaan, ditulis dalam perlembagaan, dasar PAS adalah Islam. Full stop. Tak payah nak tambah dengan Melayu ke, institusi raja ke, tak payah. Ya. Kerana dengan Islam tu semua selamat. Melayu pun selamat, raja pun selamat, insya-Allah. Ya, bagi orang PAS kita faham tu. Ya, tak payah kita nak buat jalur 3. Ya. Ni kalau orang kata jalur 3 ni sama macam 3 line ya. Ya. 3 line 3. 3 line. Ya. Kat Selangor kurang. Ya, belah utara Kedah dan sebagainya banyaklah. Ya. Perak tak tahu macam mana. Ramai lah. Ya. Kan ada pula orang tu saya keluar belakang. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa inilah yang penting bagi kita, ya, akhlak kita. Bila kita bina kekuatan kita, apa yang kita nak lima? Ialah umat Islam ni mempunyai akhlak. Akhlak yang terpenting ialah soal amanah, tidak khianat, tidak berdusta. Ya. Saya itu pergi ke Kajang, dijemput oleh orang Kristian di Kajang, buat dialog dengan masyarakat Kristian dalam gereja di Kajang. Saya ceritalah tentang perjuangan PAS ni dan sebagainya. Ada seorang wanita Cina yang beragama Kristian dalam gereja tu, bila saya dah habis cakap, dia tanya. Dia bangun, dia tanya soalan. Dia kata, "Tuan,
apa sebenarnya ajaran Islam berhubung dengan rasuah? Dia boleh tanya soalan macam ni. Ya? Lalu saya jawab, ar-rashi wal murtashi finnar. Ini sabda Rasulullah SAW. Orang yang beri rasuah, orang yang makan rasuah dalam api neraka. Lalu dia terkejut. Dia kata kalau itulah ajaran Islam, kenapa orang Islam banyak yang makan rasuah? Dia nampak pemimpin UMNO dan sebagainya semua makan rasuah. Lalu saya jawab, kerana UMNO ajar dia ambil rasuah, lepas tu pergi umrah selesai. Ataupun kalau dapat rasuah 100,000, 10% bagi pada Allah, dapat 100,000, 10% komisen beri pada Allah, sedekah pada masjid, selesailah. Inilah yang masalah dia. Di mana dia tidak, orang Islam dan UMNO dia tak faham bahawa sebenarnya perjuangan Islam ini bukan soal nak orang semayang, puasa, bayar zakat dan sekadar itu. Membetulkan akidah supaya orang Islam mempunyai akhlak, supaya orang kagum dan dilihat orang Islam ni orang yang boleh dipercayai. Mereka amanah, mereka takkan khianat, mereka cakap benar, mereka tak bohong. Barulah hebat. Dan inilah perjuangan kita, perjuangan yang kita nak ajak orang Islam kembali kepada Islam. Inilah perjuangan kita. Bukan sekadar soal akidah yang orang tak nampak hasilnya, bukan sekadar ibadah khususiah, tetapi nak mencorakkan manusia itu sehingga manusia ini dengan sifat-sifat yang mulia yang seperti ini akan dijadikan sebagai pemimpin yang mencorakkan umat dan mencorakkan negara. Dan inilah perjuangan kita, bukan sekadar semangat saja ke dan sebagainya, Dan yang terakhirlah, walaupun tak begitu tepat, tapi saya nak sebut jugalah, parti pun memberikan amanah kepada tuan-tuan, pasal ni dah dekat dengan pilihan raya. Kita ni akan berhadapan dengan pilihan raya yang paling sengit di dalam sejarah. Kita boleh menang, insya-Allah, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah. Tapi untuk kita nak layakkan diri kita untuk nak dapatkan bantuan dan pertolongan daripada Allah Ta'ala, kita mesti bekerja dan bekerja keras. Bukan nak pergi pukul orang UMNO dah, tapi nak memujuk, untuk nak berdakwah, untuk nak menyampaikan risalah, untuk nak berhujah dengan baik. Kita bukan nak jatuhkan kuasa politik Melayu, kita hanya nak jatuhkan UMNO, kerana UMNO ni jahat dan rosak dan mencemarkan imej Islam sehingga orang tak nampak, dan orang Islam sendiri pun tak nampak kehebatan Islam, apatah lagi orang bukan Islam. Lalu kita nak bebaskan negara kita dan umat Islam daripada corak kepimpinan yang seperti itu, yang membantutkan kebangkitan Islam dan perasaan sayangnya umat Islam kepada Islam oleh kerana pemimpin-pemimpin yang khianat dan berdusta. Lalu kalau kita nakkan kemenangan ini, setiap seorang daripada kita kena berperanan. Dan ini amanah daripada parti. Tuan-tuan, saya tak nak ceritalah pada tuan-tuan, pengorbanan yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Saya ni tadi mula-mula pun duk sebut tentang tak berapa sihat lah dan sebagainya, tapi kita rasa malu nak cakap. Kerana apa? Kerana banding dengan Tok Guru Ni Aziz, pengorbanan dia, tapi tak boleh menang atas orang. Hanya sebagai Tok Guru Ni Aziz seorang dia yang berusaha gigih, dia seorang dia tak boleh menang. Semua orang kena berusaha. Tok Guru Ni Aziz ni, tuan-tuan, hari tu dia datang ke Shah Alam, ada majlis makan malam. Dia sebutlah, dia sebenarnya dia sebagai menteri besar, dia tak duduk dekat JKR 10. Dia duduk kat rumah sendiri.
Kalau nak ikut undang-undang, peraturan, kalau tak duduk di rumah resmi Menteri Besar, boleh claim allowance sewa rumah 5,000. Dia kata dia nak claim. Apa? Dia duduk di rumah dia sendiri. Bukan dia sewa, lalu dia tak claim. Tapi hak dia ada. Kalau dia claim, mesti boleh dapat ni. 5,000 sebulan. 1 tahun 60,000. Dia dah jadi Menteri Besar 20 tahun. 60,000 kali 20 ni 1.2 juta. 1.2 juta. Yang mana dia serah kepada kerajaan negeri, supaya kerajaan negeri gunalah duit ni untuk yang lain lah, bukan untuk diri dia. Dah lah dia punya gaji pun saya difahamkan, tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan bila dia dapat, dia bagi dua, separuh untuk dia, separuh lagi dia simpan untuk orang yang datang minta bantuan, dia bagi, orang datang dia bagi dan sebagainya, ya. Lalu pengorbanan pemimpin-pemimpin, Tok Guru Aziz, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, pemimpin-pemimpin yang lain cukup hebat, ya. Tapi tak boleh menang hanya dengan pemimpin saja menghayati perjuangan dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita nak menang, kita pun kena menzahirkan pengorbanan yang seperti itu. Ya, mungkin tak sampailah ke tahap dia, ya, kerana kehebatan dia, ya, kemampuan dia, ya. Tapi kita kena bersungguh-sungguh, ya. Kerana pilihan raya ni peluang keemasan. Tidak pernah Barisan Nasional berada dalam keadaan yang selemah ini, ya. Kalau kita nak tengok dia nak serang Pakatan Rakyat, apa isu dia? Isu Anwar sokong Israel, isu apa ni, fitnah yang gila-gila, ya. Isu konon